Salam sejahtera, berita pagi Sarawak edisi Selasa 7 Julai bersama saya, Grace Princiana Chua. Warga negara Malaysia dari luar negara termasuk warga asing yang mempunyai penerbangan transit pada hari yang sama akan dikuarantin 14 hari di destinasi terakhir mereka tiba di Sarawak. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, ujian saringan COVID-19 akan diambil pada hari kedua. Dulu kita mensyaratkan mereka mendapat tes 3 hari sebelum berlepas di negara where they live, where they depart, and that is no longer the condition. Sudah tidak perlu lagi mengadakan saringan 3 hari sebelum berlepas kerana kita telah diberitahu oleh Director General of MOH bahawa the test is good as when the test is done. Jelas beliau, meskipun ujian saringan pantas telah dilakukan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur dan didapati negatif, namun JPBN tetap melaksanakan ujian saringan COVID-19 setiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching. Sekiranya keputusan adalah negatif, individu yang tiba di lapangan terbang akan dipasangkan jalur pergelangan tangan atau wristband, seterusnya menyambung baki kuarantin di rumah dan akan diambil ujian saringan pada hari ke-10. Sementara itu, warga negara tempatan dari Semenanjung, Sabah dan Labuan, termasuk warga asing yang berada di Malaysia, turut diambil sampel ujian COVID-19 di pintu masuk utama Sarawak. Beliau yang juga Timbalan Ketua Menteri menyatakan demikian dalam sidang media perkembangan COVID-19 Sarawak di bangunan lama Dewan Undangan Negeri Kuching. Datuk Ahmad Douglas menambah beberapa sektor dengan garis panduan dan prosedur operasi standard SOP dibenarkan beroperasi berkuat kuasa serta-merta seperti membenarkan pelancongan perubatan mengikut SOP Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak. Selain itu, penganjuran mesyuarat karnival budaya, konvensyen dan pameran, perjalanan dan pameran perdagangan, bazar dan aktiviti seni. Juga dibenarkan beroperasi pusat urut dan refleksologi, pusat wellness serta spa mengikut SOP yang ditetapkan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak. Semalam, Sarawak merekodkan 1 kes positif COVID-19 yang dilaporkan dari daerah Bintulu, menjadikan jumlah keseluruhan kes positif sebanyak 572 kes. Kemasuan ke Sarawak dari Semenanjung Sabah. Usaha bagi mengatasi masalah banjir kilat yang sering berlaku di Jalan Pandaruan Limbang sedang dilakukan. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, ke arah itu kerjasama daripada semua pihak termasuk penduduk di Kampung Tabahan adalah amat diperlukan. Sekiranya memerlukan kebenaran untuk menggunakan sedikit kawasan tanah mereka, jadi kita memohon agar pemilik tanah yang terbabit akan memberi kerjasama lah. Kita berunding dengan baik. Mana yang dapat kita bantu akan kita usahakan. Ini adalah win-win situation. Rakyat memerlukan khidmat daripada kerajaan dan kerajaan mempunyai tanggungjawab memberi khidmat yang terbaiklah kepada rakyat. Datuk Dr. Abdul Rahman menyatakan demikian ketika ditemui pemberita selepas melakukan tinjauan di Jalan Tabahan Limbang. Justeru bagi keselamatan penduduk di kawasan terlibat, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota menyeru supaya semua pihak bersama-sama berganding bahu menyelesaikan masalah banjir kilat yang sering berlaku di kawasan mereka. Penduduk Kampung Lajong di Kuala Niah Miri bakal menikmati kemudahan bekalan air bersih dan terawat menjelang tahun 2022. Menteri Muda Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Berkenu, Rosi Yunus berkata, projek bekalan air luar bandar yang tergendala berikutan Perintah Kawalan Pergerakan menelan kos RM4.5 juta. Jelas beliau, dengan adanya bekalan air bersih dan terawat, ia akan memberi keselesaan kepada penduduk kampung berkenaan. Dengan adanya bekalan air nanti, ianya akan lebih menselesakan lagi penduduk kita di sini. Kalau sebelum ini
hanya banyak bersandar kepada bekalan air daripada hujan dan juga daripada air laut yang disuling. Cuma kita faham masalah air laut yang disuling ini kerana masalah karat, ya, terlalu cepat berkarat sebab air laut dan air masin, ya. Rosie berkata demikian selepas memberi taklimat ringkas mengenai projek tersebut kepada penduduk kampung Lajong di Miri. Beliau menambah kerja-kerja penyambungan paip kampung tersebut kini sedang rancak dilaksanakan. Kerajaan negeri turut meluluskan 1.5 juta ringgit bagi projek naik taraf jalan sepanjang 3.5 km di kampung terbabit. Penduduk di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Murum bakal menikmati perkhidmatan telekomunikasi yang lebih baik apabila 6 menara komunikasi yang dibina di kawasan berkenaan beroperasi sepenuhnya tidak lama lagi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Murum, Kennedy Cukpai Ugon berkata setakat ini kerja-kerja mendirikan tiang menara tersebut telah siap dan sudah diserahkan oleh pihak kontraktor kepada Sarawak Multimedia Authority SMA. Kos pembinaan bagi setiap satu menara komunikasi tersebut dianggarkan mencecah RM1 juta mengikut lokasi tapak pembinaan. Kennedy Cukpai berkata fasa kedua masih dalam proses tender iaitu melibatkan pemasangan sistem telekomunikasi di setiap menara berkenaan. Sistem telekomunikasi yang lebih baik lagi dan sekurang-kurangnya 4G dalam masa terdekat ini selepas tower-tower ini nanti sudah diaktifkan. 6 menara komunikasi tersebut juga dibina berdekatan dengan grid elektrik sedia ada bagi memudahkan penjanaan kuasa elektrik meliputi kawasan Tubau, Jelalong. Apatah lagi dalam masa pandemik ini, saya kesian tengok sekolah-sekolah kita di kawasan ini. Harapan saya apabila sistem telekomunikasi ini sudah diaktifkan nanti, jadi online study di kawasan pedalaman dapat dinikmati oleh pelajar-pelajar kita. Kennedy Cukpai ditemui RTM selepas melakukan tinjauan pelaksanaan projek menara komunikasi tersebut di kawasan Tubau, Jelalong. Beliau turut merakamkan ucapan terima kasih kepada Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg yang memastikan projek telekomunikasi di kawasan berkenaan terlaksana. Golongan pekerja dan majikan yang terkesan akibat pandemik COVID-19 di Sarawak disaran supaya berdaftar di portal Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso iaitu My Future Job bagi memudahkan proses pencarian pekerja baharu. Pengarah Perkeso Sarawak, Philip Sangkan berkata, perkhidmatan tersebut bertindak secara sesuai padan pekerja dan majikan setakat ini. Kerja-kerja mendirikan tiang menara tersebut telah siap. Kita ada menyediakan satu perkhidmatan disebut yang mana kita boleh membantu pekerja yang hilang pekerjaan, terutamanya di pekerja atau majikan yang terkesan oleh pandemik ini. Ramai yang hilang pekerjaan. Philip Sangkan berkata demikian kepada pemberita selepas menyerahkan cek faedah pengurusan mayat dari Perkeso berjumlah RM2,000 kepada balu Allahyarham Muhammad Hussein Ali iaitu Selina Hamdi yang disaksikan Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia di Kuching. Allahyarham Muhammad Hussein Ali, 56 tahun, bekas penolong unit pengurusan korporat perhubungan awam di Saberkas Negeri Sarawak, meninggal dunia di Hospital Umum Sarawak pada 31 Mei lepas akibat komplikasi buah pinggang, meninggalkan seorang isteri 50 tahun dan 2 orang anak berumur bawah 21 tahun. Allahyarham layak menerima faedah pensyen penakat di bawah skim keilatan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 berupa bayaran faedah pensyen bulanan seumur hidup dan bayaran faedah kepada anak sehingga umur 21 tahun. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Sarawak memaklumkan bahawa tiada berlaku kenaikan harga ayam di negeri ini. KPDN HEP dalam kenyataan memberitahu tindakan proaktif menerusi pemantauan dan pemeriksaan terhadap harga jualan ayam di pasaran telah dilakukan oleh 183 anggota penguatkuasa yang melibatkan 9 cawangan di Sarawak.
Pasar Awam, Pasar Tani dan Pasar Raya merupakan antara kawasan tumpuan orang ramai yang telah dilakukan pemantauan. Setakat 5 Julai lepas, 57 notis Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 telah dikeluarkan terhadap pembekal ayam di peringkat runcit pembekal dan peladang. Manakala sebanyak 42 notis dikeluarkan kepada peniaga ayam di Pasar Awam, 10 notis kepada pembekal dan 5 notis kepada peladang. Sementara itu, sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan PKP Pemulihan, KPDN-HCP tidak menerima sebarang aduan berkenaan kenaikan harga ayam di pasaran. Berdasarkan kutipan harga, bahagian Majlis Harga Negara KPDN-HCP Sarawak, harga jualan ayam bersaiz standard 1 kg bagi tempoh Januari hingga kini ialah antara RM6.90 hingga RM8.50 per kilogram. Dalam pada itu, peniaga yang didapati menaikkan harga yang tidak munasabah dan melebihi paras margin keuntungan, tindakan tegas akan diambil di bawah Seksyen 14 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan AKHCP 2011. Salvation Army Kuching menerima geran RM4 juta daripada kerajaan negeri bagi pembinaan baharu rumah kebajikan badan berkenaan. Cek berkenaan telah disampaikan oleh Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas kepada Pegawai Wilayah Salvation Army Kuching, Major Francis Ni, dalam satu majlis di Kuching semalam. Dato' Ahmad Douglas Ugah yang juga bertanggungjawab terhadap unit untuk agama lain atau UNIFOR berkata kerajaan negeri telah menyediakan tapak seluas 3.035 hektar di Kota Samarahan bagi pembinaan baharu rumah kebajikan tersebut. Turut hadir pada majlis tersebut Pengarah UNIFOR Richard Lon, Setiausaha Persatuan Gereja Sarawak Ambrose Linang dan Kapten Raymond R. Aloba, Ketua Pasukan Salvation Army Kuching. Sekian berita pagi Sarawak, saya Grace Prinsiana Chua. Jumpa lagi.